Program luar bilik darjah mampu membina kemahiran pelajar, pembentukan sasia serta memupuk semangat komuniti. Ahli Parlimen Putatan Datuk Shah Hilmi Yahya berkata pelaksanaan program seumpama memberi impak besar dalam perkembangan menyeluruh dan seimbang menerusi pelbagai aktiviti menarik. Beliau berucap demikian pada program Kihoi Karnival Anak Baik Lagi Cerdik di Putatan. Antara pengisian karnival tersebut ialah pameran pembelajaran berasaskan projek PBL, pameran haiwan, gerai jualan, aktiviti menunggang kuda, pemeriksaan kesihatan dan rumah hantu. Datuk Shah Hilmi turut menyifatkan pelaksanaan program kali ini lebih istimewa kerana turut diraikan bersama sambutan Pesta Keamatan. Secara tidak langsung mendedahkan pelajar kepada nilai budaya dan tradisi etnik Sabah. Sabah berpotensi menjadi pengeluar utama kerang darah atau nama saintifiknya Tegilarca granosa. Ke arah itu, daerah Tuaran dan Beluran dipilih sebagai lokasi projek rintis kebun kerang darah yang kini dalam peringkat kajian. Doni Ijom ada perkongsiannya. Pembangunan sumber kerang Sabah ini akan menggunakan beberapa teknologi yang telah dibangunkan oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Antara teknologi tersebut, teknologi pembenihan aruhan kerang besar-besaran di lapangan, teknologi kejituan ladang kerang dan model pengurusan ladang kerang. Sejumlah 4.5 juta ringgit diperuntukkan untuk projek rintis ini yang dijayakan bersama oleh pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah Sedia dan Jabatan Perikanan Malaysia. Projek dibahagi kepada dua fasa iaitu kajian pemetaan potensi lot-lot kebun kerang darah dan fasa pengurusan pemindahan teknologi serta input kepada peserta projek. Model ini adalah sebahagian dari teknologi pembenihan aruhan kerang yang telah kita bangunkan di lapangan lah. So teknologi ini telah kita jalankan replikasi di beberapa lokasi lah di Semenanjung dan sekarang kita bawa ke Sabah. Sebagai permulaan, 60 lot kebun kerang darah akan dibangunkan di Beluran manakala 12 lot di Tuaran. Setiap lot dianggarkan berkeluasan 23 hektar dengan 10 peserta bagi setiap lot. Kita akan latih mereka bagaimana untuk menguruskan ladang, bagaimana untuk menguruskan kewangan dan sebagainya. So ladang-ladang kerang ni dia ibarat satu longgokan emas hitam yang terbuka. Kalau katakan tidak dijaga siang malam, orang akan ambil. Seramai 750 peserta terdiri ketua isi rumah KIR kurang berkemampuan akan terlibat dalam projek ini. Anggaran pendapatan bulanan peserta projek kebun kerang darah ini adalah dianggarkan sebanyak 4,800 sehingga 6,500 ringgit. Anggaran pendapatan peserta ini boleh dicapai sekiranya mereka menguruskan ladang ternakan kerang darah secara optimum dan teratur. Hasil dijangka mula diperoleh dalam tempoh 6 hingga 8 bulan dengan tumbesaran kerang dari saiz benih 4.0 mm kepada saiz kerang dewasa 25.0 mm. Sebenarnya kita menyokong penuh kerana ini merupakan satu part security makanan dan juga menyediakan peluang pekerjaan mungkin, peluang perniagaan, perusahaan dan sebagainya lah. Projek kebun kerang darah dijangka mampu menghasilkan sehingga 3,240 metrik tan kerang sekaligus menjana pendapatan kira-kira 34.4 juta ringgit. Ia melibatkan pulangan pelaburan sebanyak 7.6 kali ganda.
Sumber marin ini perlu dieksploitasi sepenuhnya, bukan sahaja untuk meningkatkan pendapatan peserta, malah menjadikannya sebagai satu industri yang mampu menyumbang kepada ekonomi negeri berasaskan produk hiliran kerang darah. Doni Ijom, RTM. Menggabungkan artis popular tanah air dan bakat tempatan nyata menghiburkan lebih 500 penonton yang hadir. Itu yang dapat diungkapkan menerusi konsert Suara 34 Zon Sabah yang berlangsung semalam di Auditorium JKKN Kota Kinabalu. Iswadiman Syamsuddin yang turut sama menyaksikan konsert tersebut ada laporannya. Bertemakan muzik kita, jiwa kita. Konsert yang turut disiarkan di 34 stesen radio RTM itu menjadi platform memartabatkan muzik tempatan dan mengeratkan hubungan antara penyiar dan komuniti. So program ini juga adalah program yang bagus untuk kita mengukuhkan lagi jenama RTM di kalangan masyarakat, terutamanya yang telah bagi sokongan yang padu kepada RTM. Penganjuran pada kali ini sangat berjaya dalam menganjurkan konsert Suara 34 ini kerana segala objektif yang ingin kita sampaikan khususnya kepada target kita iaitu kepada masyarakat setempat, kepada penonton, pendengar dan sebagainya. Saya rasa memang seiring dengan tahun 2025 inilah RTM punya pembangunan itulah saya rasa dari segi hiburan dan penyiaran. Konsert berdurasi 2 jam itu nyata memberi keterujaan kepada penonton dengan persembahan bertenaga artis terlibat. Kiki harap audiens kita enjoy persembahan tu and dapat hype dia lah. Alhamdulillah dengan kerjasama yang bagus diberikan, saya dapat mengeluarkan 100% untuk cakap persembahan konsert Suara 34 malam ini. Semuanya berjalan lancar. Saya memang suka datang konsert and then dapat tahu ada konsert free kan. So why not datang, dan ini adalah konsert Suara 34. So macam excited lah. Tengok artis-artis ini semua bertenaga. Ada Hazama, ada kumpulan Candy, diorang sudah lama dah muncul kan. Jadi diorang datangkan persembahan yang sangat menarik, bertenaga. Saya rasa seronoklah datang sini. Sangat baik dan cukup berterima kasih dan sangat excited lah apabila kami dapat peluang untuk menghadiri konsert ini. Kejayaan konsert Suara 34 Zon Sabah hasil kerjasama semua petugas RTM. Konsert ini menghimpunkan stesen-stesen daripada stesen daerah selain Labuan FM. So ada 6 stesen di situ yang bergabung untuk menjayakan konsert Suara 34 ni. Menyeronokkan dan juga kerjasama yang diberikan oleh pihak radio, pihak TV kerana semua yang terlibat dalam ini adalah kami, petugas RTM Sabah. Konsert Suara 34 bukan semata-mata hiburan. Diharap inisiatif bahagian program radio RTM ini akan terus dapat mengekalkan RTM sebagai badan penyiar unggul negara. Bukan hanya menyalurkan maklumat dan informasi semata-mata, tetapi juga membawa hiburan kepada semua penonton dan pendengar. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Pertandingan Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2025 melabuhkan tirai di Hongkot Khoisan KDCA Jumaat lalu. Peserta tahun ini disifatkan antara yang terbaik sepanjang penganjuran pertandingan Sugandoi. Kualiti peserta tahun ini sangat baik. Saya rasa selama pertandingan Sugandoi dianjurkan, tahun ini adalah tahun yang agak sengit. Top 10 ni sangat bagus kualiti ton penyanyi dia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas acara penyampaian hadiah kepada pemenang Sugandoi Keamatan 2025. Claire berkata selain membawa kelainan menerusi lagu medley, pihaknya turut mengutamakan kreativiti, kombinasi serta susunan lagu yang dipersembahkan para peserta.
Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama-sama Bumawin di Kuching. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka.